Wabarakatuh. Tan Sri, soalan saya nombor 7. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada YB Kuala Selangor. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat 1 Januari 2023, terdapat 274,715 ahli KWSP berumur 54 tahun ataupun 1.7% daripada jumlah keseluruhan ahli KWSP 15.7 juta. Dengan jumlah simpanan mereka bagi yang berumur 54 tahun itu sebanyak 35.72 bilion ringgit. Ahli berumur 54 tahun yang mempunyai simpanan di bawah 10,000 mencatat peratusan tertinggi iaitu 35% ataupun 94,827 orang ahli dengan jumlah simpanan 246.1 juta ringgit. Manakala ahli dengan jumlah simpanan melebihi 1 juta ringgit mencatat peratus terendah dengan 2% ataupun hanya 4,877 orang ahli dengan jumlah simpanan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Bagi jumlah simpanan ahli berumur 54 tahun mengikut lingkungan simpanan setakat 1 Januari 2023 adalah seperti berikut. Saya bagi peratus, mungkin saya bagi secara bertulis angka secara lebih terperinci. Di bawah 10,000 ada 35%. 10,000 RM1 sehingga RM20,000 simpanannya 8%. 20,000 RM1 sehingga RM50 13%. RM50,000 kepada RM100,000 ada 12%. RM100,000 kepada RM200,000 ada 13%, RM200,001 kepada RM500,000 ada 13%, RM500,001 kepada RM1 juta ada 4% dan yang melebihi RM1 juta seperti yang saya nyatakan tadi ada 2%. Sekian, terima kasih. Saya jemput Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Senator, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Jawapan tadi pastinya telah pun mendedahkan apa yang menjadi rahsia umum, ya. Dan memandang kepada perkara ini, sudah kita pun sedia maklum 81% ya ahli pencarum KWSP berumur 55 tahun ke bawah tidak mencukupi bagi simpanan tua mereka yang diperlukan dalam paras 240,000 ya. Dan kita sedia maklum masalah ini tidak ada penyelesaian segera, no quick fix dengan izin, dan kita juga tahu unjuran ke depan bahawa hanya 16.5% ya pekerja workforce negara kita ini membayar cukai pendapatan dengan maksud sekaligus ya masalah besarnya adalah masalah struktural, rejim gaji yang rendah ya. Saya ingin tahu, soalan saya ringkasnya untuk jangka pertengahan dan jangka panjang, apakah langkah-langkah kerajaan Madani khasnya Menteri Kewangan dan Ekonomi ya untuk kita atasi masalah ini kerana ia merupakan satu yang serius dari sudut masa depan warga tua kita dan bahkan juga akan menyangkit kepada kumpulan atau gulungan 2025 pun kita pastikan kita memerhatikan mereka juga kurang simpanan ataupun caruman mereka. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Ya Menteri. Terima kasih YB Kuala Selangor dan terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Betul apa yang dikatakan oleh saudara saya Kuala Selangor itu ialah ini merupakan masalah legasi ataupun masalah warisan dan memerlukan pembaharuan yang berstruktur. So antara langkah-langkah KWSP untuk menggalakkan ataupun menambahkan simpanan kepada rakyat Malaysia secara amnya ialah satu, KWSP telah menyediakan pelbagai saluran untuk memudahkan ahli mencarum ke KWSP dan bagi ahli yang bekerja dan mempunyai majikan, mereka boleh pilih untuk mencarum lebih kadar caruman berkanun share pekerja iaitu 11% pada bila-bila masa. Dan setakat separuh tahun pertama tahun ini, seramai 186,000 ahli KWSP telah berdaftar untuk membuat caruman melebihi kadar berkanun bagi caruman pekerja.
Selain itu, mereka juga boleh mencarum sendiri pada bila-bila masa melalui skim caruman sukarela untuk menambah simpanan mereka tertakluk kepada hak caruman sebanyak 100,000 setahun mulai bulan Jun tahun ini. Dan caruman sukarela ini boleh dibuat bila-bila masa melalui saluran aplikasi mudah alih perbankan internet BSN, counter agent dan counter KWSP. Dan kita lihat separuh tahun pertama ini seramai 535,000 ahli telah membuat caruman sukarela dengan jumlah amaun caruman sebanyak 3.93 bilion ringgit. Program iSayang membolehkan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan membolehkan suami memperuntukkan 2% dan tahun ini kita lanjutkan ataupun kita perluaskan membolehkan isteri yang bekerja juga memindahkan 2% caruman KWSP kepada akaun suami mereka. Dalam Belanjawan 2024, KWSP juga telah menambah baik program iSaraan dengan meningkatkan hak caruman daripada RM300 kepada RM500 setahun. Dan dalam program ini, rakyat Malaysia dalam sektor tidak formal termasuk golongan bekerja sendiri, tidak ada pendapatan di bawah 60 tahun, boleh mencarum secara sukarela kepada iSaraan dan berpeluang menerima insentif maksimum seumur hidup sebanyak RM5,000 setiap individu tertakluk kepada hak RM500 untuk setahun. Dan kita faham bahawa keadaan ini seperti yang telah dinyatakan oleh YB Kuala Selangor merupakan satu masalah struktur dalam ekonomi kita. Itulah sebabnya kerajaan telah melancarkan kerangka ekonomi madani dengan strategi-strategi bukan saja untuk menaikkan ceiling, meningkatkan daya saing industri kita, tetapi juga pada masa yang sama menaikkan lantai supaya kehidupan rakyat termasuk pendapatan rakyat, gaji rakyat boleh meningkat pada masa yang sama. Sekian, terima kasih. Saya jemput Jerlun. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Timbalan Menteri, dalam bajet 2024 yang lepas, baru-baru ini, kerajaan telah mencadangkan agar KWSP membuka satu lagi akaun untuk pencarum KWSP yang dikenali sebagai akaun 3 ataupun akaun fleksibel. Kita sedia maklum bahawa cadangan mewujudkan akaun tersebut adalah hasil desakan pencarum KWSP itu sendiri. Selain daripada NGO dan kesatuan sekerja serta keprihatinan ahli-ahli parlimen sendiri yang membangkitkan isu pengeluaran KWSP secara bersasar bagi memenuhi keperluan pencarum yang terdesak ataupun kesempitan wang. Selanjutnya, soalan saya, bilakah akaun 3 itu akan diwujudkan oleh kerajaan? Yang kedua, adakah akaun ini bersifat wajib atau pilihan? Yang tiga, berapakah kadar minima dan maksima yang dibenarkan untuk setiap kali pengeluaran? Dan yang akhirnya, berapakah nisbah pecahan wang pencarum yang akan dibahagi-bahagikan antara akaun 1, akaun 2 dan akaun 3 yang akan diwujudkan? Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Jelun untuk makluman melihat kepada keperluan semasa dan juga untuk menambah baik proses sistem KWSP kita. Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengumumkan fasiliti akaun fleksibel dalam Belanjawan 2024 seperti yang telah dinyatakan. Buat masa ini akaun kita terdiri daripada akaun 1 dan 2. Jadi penstrukturan semula akaun akan dicadangkan untuk mewujudkan akaun yang ketiga untuk membolehkan akses kepada semua ahli tanpa mengira kumpulan mereka B40, M40 ataupun T20, khususnya untuk masa-masa kecemasan dan maklumat lanjut tentang akaun fleksibel ini akan diumumkan. Perincian ini akan diumumkan pada tahun depan selepas pengumuman dividen KWSP pada lebih kurang bulan Februari tahun depan. Jadi saya minta bersabar, tetapi langkah ini dijalankan untuk melihat kepada cabaran semasa seperti yang dinyatakan mungkin ada kecemasan dan sebagainya, tetapi ia merupakan salah satu strategi yang menyeluruh. Kita jangan hanya melihat kepada
penubuhan akaun ketiga, tetapi dalam strategi menyeluruh ini kita juga merancang untuk memperkukuhkan lagi akaun satu, iaitu akaun simpanan untuk hari tua. Kita nak lihat bagaimana KWSP akan melihat bagaimana kita boleh memperkasakan lagi supaya nak mengelakkan isu yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor tadi, iaitu simpanan asas tak cukup untuk menyara hari tua selepas persaraan. Jadi ini merupakan satu package menyeluruh di mana bukan saja kita akan mewujudkan akaun fleksibel, akaun ketiga yang boleh dikeluarkan bila-bila masa, amount dia dan sebagainya akan ditetapkan dan diumumkan tahun depan, tetapi ia juga merangkumi permekesaan akaun satu dan juga merangkumi bagaimana kita boleh menggalakkan lebih ramai lagi penyertaan rakyat Malaysia dalam KWSP. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Muhammad Syahir bin Sulaiman Bacok.